Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, dari kitab Muhimmah pada muka surat 21. Pada muka surat 21 perenggan di bawah itu disebut dan tersebut di dalam Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar dan di dalam Nihayah bagi Ramli, iaitu dua buah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli, dua orang ulama dalam mazhab Syafi'i kita ni, Tuhfah dan juga Nihayah. Itu antara dua kitab yang terkenal lah. Dia kata apa benda? Apabila zahir tanda derhakanya, iaitu kita masih bincang berkenaan dengan tanda-tanda seorang isteri itu yang derhaka kepada suami dia. Apabila zahir tanda derhakanya isteri itu, apa contoh dia? Seperti kasar jawabnya, kemudian daripada lambatnya. Jadi bila suami itu sebut satu perkara ataupun tanya ke, lambat jawab kan. Jadi hak lambat tu mungkin kerana duk mikir, ataupun lambat tu mungkin kerana lambat jawab tu mungkin kerana tak dengar, ya. Tapi lepas daripada lambat jawab tu dia pun jawab. Tapi jawab itu kasar. Kasar jawab. Jadi hak kasar tu itu berpanggil ada tanda, ya. Nak kata derhaka sungguh ke tak lagi. Mungkin jenis cara jawab tu jenis kasar. Pasal gitu dah. Kalau hak suami itu kenal isteri dia memang bunyi macam dia kasar tapi tak, kan. Peseng misalnya. Ada orang jenis peseng gitu. Bunyi macam dia kasar tapi sebenarnya tak. Tu kira lembut tu. Setara dia. Misalnya. Itu lain. Sekarang ni dia kata hak kasar tu, kasar jawab tu jadi tanda kepada derhaka. Biasa-biasa lembut, jawab bergalu, jawab sopan, jawab molek, tapi hak ni kasar. Jadi hak kasar jawab tu dia panggil tu tanda, tanda kepada derhaka. Dan masa mukanya, kemudian daripada bersihnya. Bersih itu artinya bagi orang puan lepas daripada haid, lepas daripada nifas, masang muka, duk tarik muka sepatutnya, maknanya manislah muka tu. Tapi masang muka tu mungkin kerana duk ingat ke ada masalah lain, kan. Tapi masang muka tu tak semestinya tanda derhaka, masang muka tu mungkin kerana duk ingat masalah anak, belajar anak, ataupun ada benda-benda lain yang dia ingat. Duk catung, kita kata duk catung tu ingat ke apa benda, nak kena tengok lah. Tapi kalau masang muka tu jadi tanda kepada derhaka, dan berpaling kemudian daripada berhadapan. Bercakap saat ni menghadap, lepas tu paling. Paling itu pun tak semestinya kata tanda derhaka juga, kan. Mula-mula berhadap, lepas tu dia paling. Paling tu pasal dia, paling tu kerana ada urusan lain. Paling tu kerana nak ambil benda. Paling tu kerana nak pergi tengok anak. Tu paling juga, tapi bukan tanda derhaka dah, tapi ada masa-masa dia, masa mula-mula duduk cakap berdepan, lepas tu paling. Yang paling tu jadi orang panggil tak jadi tanda, ada tanda derhaka. Maka bila nampak tanda-tanda tu, nyata tanda-tanda tu, suami nak buat macam mana? Jadi kata, maka mengajarlah ia, suami itu, akan isterinya hal keadaannya sunat.
maknanya sunat diajar kepada isteri dia. Tolong beringatlah bila nampak ada tanda-tanda tak ambuh ikut suami ni, sunat kepada suami itu ajar kepada isteri dia. Ingatlah awak ni isteri saya. Tak? Ingatlah isteri ni dia wajib taat kepada suami. Ingatlah Allah Taala larang isteri ni derhaka kepada suami. Maknanya ajar nasihat, bagi tahu, ya. Jadi sunat dia ingat macam itu. Jangan duk senyap gitu. Duk senyap sampailah jadi derhaka sungguh, nusyus sungguh, barulah masa tu nak marah. Ya, masa tu nak marah. Jadi kalau ada tanda-tanda tu, ataupun kalau suami tu nampak isteri tak berapa layan je dia, ataupun kehendak suami yang tak bercanggah dengan syarak, misalnya dia tak berapa tunai, jadi suami itu tolonglah nasihat, bagi tahu, kan, tak boleh kita ni suami isteri, suami isteri, maknanya awak ni isteri saya, kenalah taat kepada suami, gitulah, ya. Maknanya saling ingat mengingati. Hak tu siapa? Hak tu kalau bahagian isteri, isteri yang dia tak taat kepada suami. Lepas tu kalau suami yang tak tunai tanggungjawab ke atas isteri, misalnya duk keluar semua, siapa duk cara, duk cara makan minum anak bini, duk tahu tidur ke mana, nafkah ke mana, lauk ke mana, duk cara langsung. Waktu pun bahagian isteri pun duk nasihat ataupun tegur kepada suami dia. Jadi kita kata hidup rumah tangga ni maknanya asal dia gitu, ya. Jadi suami tolong peringat ke isteri, isteri tolong peringat ke suami, barulah comel, ya. Jangan duk perak. Kalau duk perak, suami perak awak dia, suami isteri perak awak dia. Perak satu hal, perang satu hal, sama-sama perang. Perang punya perang. Ingat ke masak? Kalau masak tak apa, boleh juga makan. Perang punya perang, akhirnya jadi perang. Mula-mula perang, lepas tu jadi perang. Jadi perang dunia kedua, jadi perang dunia ketiga. Jadi kita kata tu dah lewat dah. Jadi asalnya kena tegur menegur, nasihat menasihat antara satu sama lain, ya. Apa maksud dia kata ajarlah isteri itu hal keadaannya sunat? Artinya hendaklah menakut ia suami itu akan isteri itu akan seksa dunia ini dengan palu. Palu tu maknanya rotanglah. Awak tak ikut cakap saya ni, nanti kan saya nasihat dulu ni, saya tegur dulu. Nanti siapa masa kan boleh rotang. Macam kita nasihat anak-anak kita lah, macam tu juga, kan. Gila semayang, umur 7 tahun tak apalah, suruh dulu, ya. Kalau ikut alhamdulillah. Siapa umur 10 tahun, 7 tahun suruh tak dengar, 8 tahun suruh tak dengar, 9 tahun suruh tak dengar, waktu berat dah tu. Siapa 3 tahun ya. Siapa umur 10 tahun tak semayang juga, Islam kata rotang dia, palulah dia. Tapi rotang tu bukan dengan yang menyakitkan, tak, ya. Kena jauh tempat muka, jauh yang tempat luka, ya. Mana kalau piak tu tempat-tempat yang tak menyakitkan, bawah kaki dia, ya, anggota bawah. Jangan pergi sebab pergi rotang tempat yang sakit ataupun mudah luka, mudah cedera, ya. Muka dan tempat-tempat lain lah. Maknanya isteri macam tu, anak-anak pun macam tu juga. Tak? Isteri macam tu, anak-anak pun macam tu juga. Jadi kena anak saat ni kalau umur 10 tahun, tak, kita rotang dia tu tapi tepat yang tak menyakitkan dia. Jadi kalau isteri pun macam tu juga, suami ingatkan. Awak degi-degi sangat ni kan, tak, saya rotang. Bukanlah niat hati tu nak rotang, tak, tapi tolong beringat gitu.
tegur nasihat. Macam anak tadi kok, kita ni sebenarnya memang tak berhutang. Anak kita sendiri siapa nak hutang, tapi orang panggil beri amaran, peringatan gitu. Dan lagi digugurlah nafkah dan gilirannya. Gugurlah nafkah dan giliran. Gugurlah nafkah. Ya. Awak kalau tak taat kepada saya, ingat tak? Nafkah hari ni gugur. Bini pun jawab, tak apa, saya cikgu, saya ustazah, duit ada. Orang pandai pula jawab. Tak. Waktu kalau awak kerja, ya? Kalau awak kerja, awak tak ada PT sendiri. Tapi maknanya diperingatkan, kan, diperingatkan, gugurlah nafkah. Dan giliran tu kalau dua, kan, kalau ada dua orang bini, kalau ada tiga orang, dan kalau waktu lah nak gilir dengan siapa? Tak gilir pun waktu lah. Tak pimai tentu. Seorang tu je ada. Dan hendaklah menakuti pula akan seksa akhirat dengan api neraka. Maknanya kalau bab nafkah, dia kata tak apa, saya duit saya pun ada, hak simpan sendiri, hak gaji saya pun ada. Kalau kata gugurlah giliran awak, giliran gua ni saya seorang je ada, kan? Lepas tu ingatkan tentang seksa akhirat dengan api neraka, seperti firman Allah Taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu. Ya, kalau suami tengok isteri dia nampak macam angga, nak jadi ke tak taat aja, ya, nampak hala ke tak boleh taat, maka ajar oleh kamu akan mereka itu. Sini dia terjemah dengan dia kata ajar, bukan ajar. Fa'izu tu dengan makna beri peringatan, tolong ingatkan, beri amaran kepada dia. Kalau ajar tu macam cikgu sekolah ajar begitu. Fa'izuhunna ni nasihat, tegur, beri tahu, beri peringatan, beri amaran. Macam tadilah. Awak tak taat kepada saya ni sebagai suami, ingat tak Allah Taala murka, seksa ke akhirat bila-bila, ya, tak bau syurga misalnya. Itu kalau bahagian isteri yang tak taat kepada, ataupun bila suami tu dia nampak isteri dia nampak macam nak derhaka, ya. Dan sayugianya, hak moleknya, bahawa menyebut dan mengingatkan ia, suami itu, bagi isterinya akan khabar yang sahih keduanya, iaitulah ada hadis yang sahih sebut apa benda. Mafhum hadis sahih itu iaitu apabila bermalam oleh perempuan, hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, nescaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Ya, orang puan, isteri tidur malam. Tidur malam tu dia tinggal tempat tidur suami dia. Apa maksud tinggal tempat tidur suami dia ni? Maknanya dia tak taat kepada suami. Tak. Kalau dia tinggal tempat tidur suami itu tidur seorang atas katil, lepas tu dia duk pergi layang anak tidur luar, kan? Hak kecil tu panggil juga mama, mak misalnya, suruh tidur kat dia. Lepas tu suami kata tak apa lagi, awak tidur kat anak tu. Itu lain. Tinggal juga tempat tidur suami, tapi maksudnya hak tu suami benar, suami izin. Lagipun nak tidurkan anak, kan? Tu tak apa. Hak ni maksudnya tinggal tempat tidur suami ni pasal kerana derhaka. Ya, kerana derhaka. Ataupun paling tu bukan kerana jenis pasal tidur gitu. Tak? Memang biasa juga malam-malam suami tidur balik ni, isteri tidur balik ni. Pasal dia dah. Pasal dia. Bukan kata kerana derhaka dah. Itu lain. Tak? Jadi mula-mula tidur, suami paling alik ni, alik kiri, isteri tidur alik kanan. Tak? Lepas tu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi barulah beralih pusing alik ni pula misalnya, kan? Itu lain. Hak ni maknanya dia tinggal tempat tidur tu pasal apa? Kerana nusyus tadi, kerana derhaka. Ya. Nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Ya. Itu dalam satu riwayat. Ya.
Barangkali mungkin ada riwayat yang lain dia sebut bukan setakat malaikat tapi segala makhluk lah, semua yang melaknat. Apa makna laknat? Laknat ni maknanya jauh dari rahmat. Laknat tu maksud dia jauh dari rahmat. Kita ni hidup nak cari rahmat Allah Ta'ala, tak, nak cari redha Allah Ta'ala. Termasuklah redha suami, bagi yang ada suami, ya. Kalau tak ada suami, ya, kita kata redha Allah Ta'ala lah, itu yang kita cari, ya. Kalau bagi anak pula misalnya, redha mak ayah gitu. Jadi tiba-tiba suami tak redha, tak, suami marah kepada kita kerana salah kita, kerana salah kita, kan? Jadi dia kata nescaya melaknatkan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Start daripada malam tu sampailah pagi besok. Apa itu laknat? Maknanya jauh dari rahmat, jauh dari rahmat. Itu kalau ada tanda-tanda dia panggil, kalau zahir tanda nusyus tadi tu. Tapi suami kena kenal lah, suami kena tahulah, hak bini dia dak cakap ni nusyus ke dia ke, ataupun kerana ada masalah dok mikir apa benda, kan? Jadi suami pun kena faham juga. Orang panggil body language ataupun bahasa badan isteri dia tu. Kebetulan isteri tu dak urut letih ataupun yang mari sakit ke guana. Hak tu pun, hak tu yang tak boleh layan tu bukan tak boleh layan tu kerana nusyus kepada suami dia, kan? Ada waktu-waktu dia. Jadi maknanya suami yang cerdik, ya, suami yang beriman, suami yang cakna, dia nak kena pandailah juga tengok isteri dia tu. Jangan dia kira asal dak tegur dia, asal dak cakap dengan dia, asal dak layan dia kira nusyus belaka. Tak boleh juga, kan? Jadi tu kita kata, ya, hak suami pun kena tengok juga. Sebagaimana isteri pun kenalah, ya, setakat yang dia boleh. Maknanya dia cuba taat kepada suami dia tu dalam perkara yang tak bercanggah dengan syarak, ya. Baik. Adapun jikalau tahqiqlah, tahqiq itu maknanya memang ia sungguh, ya, tahqiq itu memang berlaku sungguh, derhakanya, ya. Memang tahqiq sungguh, derhaka isteri itu. Contoh dia seperti menegah ia daripada mengambil kesukaan, ya. Jadi itu antara perkara orang panggil nusyus yang terang sekali lah, kan? Sebab bila suami nak ambil kelazatan, nak ambil kesukaan daripada isteri, ya, kena pula kalau masa dia bersih, memang tak boleh halang langsung, kan? Tak boleh halang. Okey. Jadi kalau nusyus itu dia kata menegah ia isteri itu daripada mengambil kesukaan, suami nak pegang, suami nak sentuh, suami nak begitu begini, ya. Dia tegah, dia halang. Dan seperti keluarnya dari rumah dengan tiada uzur syar'i. Ya, tiada uzur syar'i. Hak yang kita sebut hari tu kalau kerana nak belajar ilmu fardu ain, hak berkait dengan dia, suami pun tak pandai, kan? Suami pun tak pandai, tak boleh nak ajar. Kita wajib tahu, kita wajib belajar. Hak tu masuk dalam uzur syar'i. Ataupun ada perkara-perkara lain lah lagi, kan? Hak ni saja-saja je, saja-saja. Tak ada kata benda hak yang penting, tak ada benda yang mustahak, bukan kerana cari hak masuk dalam darurat dan sebagainya, ya, tak minta izin pula. Kalau suami itu beri izin walaupun secara umum, tak apalah, saya tak ada rumah ni pun, awak nak keluar pun tak apa, ya. Kerana ada urusan nak pergi beli barang, nak pergi ngaji, nak pergi ziarah rumah orang tu, tak apa, saya izin. Kalau secara umum pun tak apa dah, ya, insya-Allah. Pak molek kalau kita khabar sepatah ataupun SMS sepatah, ya. Baik, seperti keluarnya daripada rumah, dia kata dengan tiada uzur syar'i dan tiada berulang-ulang derhakanya, ya. Sekali itulah, ya, sekali itu. Bukan kata gitu sama dak, kan? Tiada berulang-ulang derhakanya. Sekali itu berlaku. Kita suami ni nak ambil kesukaan, nak ambil kesedapan daripada isteri, isteri halang tak beri.
Kan? Maka hendaklah mengajar pula ia suami itu akan isteri itu seperti berpindah daripada tempat ketidurannya hal keadaannya sunat. Jangan dipandu. Maksudnya ikut tahap lah. Mula-mula sekali tadi dia kata guna nasihat dulu, kan? Tegur dulu. Nampak tak berapa nak dengar kata je. Nampak tak berapa nak ikut cakap suami ni. Lawang suami misalnya, ataupun tinggi suara. Jadi suami tadi nasihatlah, bagi tahulah. Waktu nasihat dulu, nasihat, tegur, beri amaran, beri peringatan. Lepas tu kalau derhaka sungguh, nak ambil kesukaan tak beri, ataupun keluar rumah macam tadi tu tak ada uzur syar'i, tapi derhaka dia tu tak berulang, sekali tu sajalah. Maka dia kata, dia ajar cara macam mana? Dengan cara pindah daripada tempat tidur. Ada keadaannya sunat-sunat gitu. Tapi jangan pukul lagi. Tak, jangan dipalu. Tetapi kata Imam Nawawi, dipadu. Kata Imam Nawawi, dipalu. Ya. Artinya harus boleh bagi suaminya berbuat yang demikian itu. Maknanya kalau tahqiq sungguh, ya sungguh derhaka, kalau isteri itu halang suami dia daripada ambil kesedapan, Imam Nawawi kata boleh watang, dengan syarat mengetahuinya akan memberi faedah akan palu itu. Palu itu Nabi sendiri pun watan Aisyah dengan kayu sugi, bukan kayu balok dah. Dengan kayu sugi. Kayu sugi itu ibarat besar pen gitu je. Kayu siwak, kayu sugi besar mana sangat kan? Kayu sugi mungkin panjang ni je. Kalau sebab sakit ke? Tak. Maknanya orang panggil ambil sarat je, ambil sarat. Bukan nak suruh bilu dah. Kan? Siapa bilu ataupun siapa merah merang ke, siapa cabut kulit ke, tak. Mana Nabi apa buku Aisyah ni gitu. Tak. Gitu. Mana kalau dengan kayu sugi, ambillah beruh gigi tu. Tak, suami ambillah beruh gigi tu, betul. Katok sikit. Hok bini tak mau layang dia tu, tak beri kesedapan kepada dia tu, ambil beruh gigi kasturi dia tu. Lepas tu piak sikit. Lepas tu beruh gigi tu juga kayak hok yang gosok gigi ni. Tapi hok tu bahagian bulu dia dah. Ambil bahagian hujung tu kan, plastik hujung tu. Maksudnya orang panggil untuk ajar. Siapa kata tu? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Bukan dengan makna menyeksa dak. Jangan ambil tali pinggang pula. Jangan ambil tali pinggang, pergi piak. Tak boleh. Ambil topi keledar, pergi hayung ke muka bini dia. Tak boleh. Tapi Imam Nawawi kata, hok yang dia pandu tadi tu, tak kira lah dengan kayu sugi ke, ataupun dengan pembaris kecil ke, ataupun dengan pen ke misalnya. Dengan pen pun jangan tusuk gitu dak. Maknanya katak sikit gitu je misalnya. Tapi syaratnya kata Imam Nawawi, dia tahu benda tu beri faedah. Imam Nawawi ni ulama fiqh. Dia sebut begitu, hok dia kata boleh palu tu, tapi dia sendiri pun tak kahwin. Imam Nawawi pun tak ada bini. Sampailah akhir 40 lebih. Umur dia 45 ke 46 gitu, dia mati. Tak ada bini. Dia tak berkahwin. Tapi dalam bab fiqh ni dia kata boleh seorang suami pukul isteri tadi itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tapi kalau dia tahu hok dia buat gitu tu beri faedah. Beri faedah apa mana? Maknanya dia bila dia buat gitu, bini dia pun taklah nusyus kepada dia, balik kepada dia semula, ikut cakap dia. Itu maknanya kalau beri faedah. Tapi kalau dia kata tak beri faedah, tak, jadi haram pula. Tak pakai samang. Tak pakai samang. Buat gitu katak dengan buruh gigi, bini dia pun jawab, apa katak tak sakit pun. Lepas tu dia cabar pula tok lelaki dia. Tak padang abang dengan kayu sugi tu, ambil kau kayu besar sikit, kayu balok ke, kayu benda ke, kan? Tu berat dah tu. Dia kata kalau bagi faedah.
ya. Dan tiada harus dipalu di atas mukanya atau berdarah atau pecah-pecah, tak boleh, ya. Kita kata sebab maksud daripada pukul tu tujuan dia kerana supaya balik semula taat, gitu saja. Tak macam anak hok kata umur 10 tahun supaya dia sembahyang, kan. Kita buat gitu tu, pukul dengan tepat yang tak luka tu bawah kaki dia supaya dia sembahyang, bukannya bila pukul tu suruh dia mati tak, kan. Ni pukul siapa suruh mati, ya. Suruh luka, suruh masuk klinik, suruh masuk hospital, masuk ward, ya. Tu bukan dia, ya. Sebab tu dia kata dan tiada harus pula dia palu di atas mukanya, sebab muka ni tempat mulia. Tak boleh pergi tapar pipi, kan, suami yang marah kepada bini dia misalnya. Lepas tu dia angkat tangan gitu. Tak boleh. Itu tak boleh. Haram, berdosa. Atau berdarah, ya. Tempat-tempat mana yang mudah berdarah atau berpecah-pecah, itu berdosa jawab dia, ya. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah dia. Kalau dia tahu dah, style isteri dia ni memang kalau pukul dengan kayu sugi tadi, kayu siwak tadi ke, dia kata memang tak beri faedah, ya, tak beri manfaat apa, tak pakai samang, ya. Maka jadi haram pula itu. Jadi haram pula dia kata. Ya, pasal apa? Kerana bahawa sesungguhnya menyeksa akan orang dengan tiada faedah. Sebab bila buat gitu tu orang panggil seksa bini dia benda yang tak ada faedah. Dah cara mana nak buat, kan? Cara mana nak buat tu tengoklah cara pasal lain, kan? Cara pasal lain. Tapi tak boleh nak dera. Tak boleh nak dera. Mungkin nasihat lagi, mungkin tegur lagi, mungkin cari orang lain yang boleh tolong nasihat, banyak lagi cara, ya. Dia kata kalau tak beri faedah dengan pukul begitu, kita tak boleh sembahyang, sebab benda tu seksa orang, Dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka itu sampai 40. Tak boleh nak pukul, ya, isteri tadi itu sampai 40 kalau isteri itu merdeka. Dan akan lainnya itu, lain daripada hak merdeka, hamba lah, 20. Nak pukul, ambil kayu sugi tu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40 kali. Tak boleh, kan? Inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Jadi dia kata atas dunia, cara nak buat kalau isteri itu nusyus, derhaka kepada suami dia, macam itulah. Dah ikut aturan dia. Nasihat dulu, tegur dulu. Saya nasihat lama dah ustaz. Nasihat macam-macam dah. Buih mulut. Bukan setakat buih, kering dah helio. Kering dah helio. Dak tegur sama, dak reti-reti, dak faham-faham. Lepas tu buatlah cara yang lain pula. Ya, cara yang lain pula. Banyak cara lagi, bukan secara je, kan. Tapi kalau bab pukul tadi, kalau dengan ambil tali pinggang macam kita sebut tadi, pergi simbah asid, dia ambil kayu, pergi katok, itu haram, berdosa, ya. Baik, itu dia kata seksa ataupun cara nak buat ke atas perempuan yang nusyus kepada suami dia atas dunia ni lah. Tengok tahap dia tadi tu. Ada pun seksanya pada hari akhirat. Tadi atas dunia. Kalau ke akhirat pula, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak kerana tiada suatu kesakitan yang tiada haruskan oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Orang puan minta cerai daripada suami dia, tak ada alasan, kan? Kalau ada alasan tak apa, duk kena dera sama, duk kena dera sama, ataupun tinggal tidak bertali, 4 bulan tak balik ke rumah, tak ada dengar cerita, tak ada dengar apa, lepas tu minta fasakh misalnya, ataupun suami ni jenis kaki judi, kaki zina, ataupun minum arak, ataupun dadah misalnya,
Dia tak kerja mana. Lepas tu dia minta pula dengan isteri. Isteri ni kebetulan katalah hok jual nega nasi lemak ke, jual apa benda ke, minta pula dengan bini. Misalnya. Jadi mudarat pula isteri tu. Kalau jadi mudarat isteri, di situ boleh kepada isteri itu misalnya minta fasakh. Kan? Ataupun ikutlah benda-benda yang dibenarkan oleh syarak. Tebus talak misalnya, khalaq. Khalaq ada 2-3 perkara yang dibenarkan oleh syarak. Ataupun dipasahkan tadilah. Itulah juga di antara takliknya. Di antara taklik masa akad nikah tu kan. Kalau 4 bulan lepas tu tak beri nafkah misalnya. Lepas tu dia angkat pula oleh isteri itu kepada mahkamah, kepada qadi misalnya. Kalau buat senyap gitu, dia tak boleh. Tak, maknanya akad pula kes tu kepada mahkamah, barulah dijatuhkan talak satu misalnya. Jadi adalah benda-benda yang dibenarkan ke atas perempuan itu untuk minta minta tu tadi, untuk fasakh. Tapi kalau saja-saja tak ada tak ada mudarat apa-apa, tak ada masalah apa-apa, pergi minta cerai, itu haram, berdosa. Lepas tu dia kata haramlah mencium bau syurga. Wallahu a'lam, setakat itu.